السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Mahdi Syarudin, saya pendengar yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir dalam surah Taha, menerusi ayat yang ke-125 hingga 126 dan berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-quruni yamshuna fi masakinihim Inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Allah SWT berfirman, demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampau batas dan tidak yakin kepada ayat-ayat Rabbnya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik. Berapa banyak generasi mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melalui kawasan-kawasan tempat tinggal umat-umat itu. Sungguh pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Selain mereka sekalian, dahulu kita telah bincangkan tentang masalah berkaitan dengan lupanya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Lupa di sini, di satu sudut, merujuk kepada Allah tidak pedulikan. Allah tidak lupa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Tapi dimaksudkan di sini Allah mengabaikan. Ini balasan sesuai dengan pekerjaan hamba ni dunia. Dahulu dia mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita telah bincangkan surah Al-A'raf, firman Allah Subhanahu wa taala manusia ayat ke-51, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini merupakan akibat bagi mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita telah bincangkan tentang perkataan dhanka. Wa man 'arada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mana kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesukaran. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini berkaitan dengan perkataan Allah lupa kepada orang yang dahulu di dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak kita nafikan bahawa dhanka ni mengandungi banyak makna. Salah satu daripada makna dia iaitu kehidupan yang sempit ketika di dunia. Selalu rasa tidak puas, resah, gelisah. Ini disebabkan rohani dia kosong, tuan-tuan. Jadi mata hatinya buta, jiwanya terbelenggu dengan hal-hal yang bersifat material. Jadi orang yang telah buta matanya akan dibangkitkan buta juga pada hari akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala pernah jelaskan dahulu, kita bincangkan melalui surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayat ke-46. Sungguhnya bukan mata yang luar itu yang buta, tapi yang buta adalah mata yang berada dalam hatinya, mata yang terletak dalam dadanya. Jadi sesiapa yang melupakan Allah SWT, tidak mengingatinya, maka tidak ada sesuatu yang berada dalam ingatannya kecuali kenikmatan duniawi sahaja. Itulah satu-satunya yang menjadi idaman perhatian, dan dia selalu mengusahakan untuk mendapat sebanyak mungkin.
Tapi kerana kehidupan manusia yang terbatas dan apa yang terbentang dalam fikirannya masih lagi banyak untuk dicapai, lalu dia masih resah, rasa tidak puas. Kalau dia dapat satu, dia ingin dua. Kalau dia dah ada dua, dia nak lebih banyak lagi. Kerana itu dia sentiasa merasa kekurangan dan kehidupannya sentiasa sempit. Dahulu kita telah lihat juga pandangan para ulama tentang kehidupan sempit yang dimaksudkan di sini. Bila seseorang mengabaikan petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan di dunia, nanti dalam kubur, di alam barzakh, dunia ataupun liang lahat yang telah digalikan untuknya itu menjadi sempit sampai tulang rusuknya berceraga. Dalam pandangan ahli tafsir yang telah kita lihat menerusi Zadul Masir, tafsir Ibn Jauzi yang lalu. Jadi ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, menamakan pendurhakaan dan pelanggaran golongan ini terhadap perintah Allah SWT dengan erti kata lupa. Jadi Allah lupa terhadapnya di akhirat kelak. Kan dahulu kita telah bincangkan bagaimana Nabi Adam juga lupa. Jadi ayat ini memberikan kepada kita satu isyarat bahawa hakikatnya semua manusia, Nabi Adam dan zuriahnya yang telah pun diberi bimbingan, yang dalam fitrahnya ingin beriman kepada Allah SWT, taat kepada Rasul. Jadi kedatangan para Rasul ni tak lain tak bukan untuk mengingatkan, membangkitkan rasa yang telah pun ada dalam diri kerana manusia terlupa. Jadi bila dia lupa, datanglah para Nabi, para Rasul untuk mengingatkan balik semula. Jadi Nabi Adam AS melakukannya sebelum adanya syariat, telah kita bincangkan. Kemudian baginda telah pun melanggar perintah Allah SWT, lalu bertaubat, menyesal, dan Allah terima taubatnya itu. Berbeza daripada perspektif golongan musyrikun Nasara yang mengatakan bahawa dosanya tidak diampun, lantas Allah SWT perlu mengutuskan anaknya agar menjalankan tanggungjawab untuk disalib, dan itulah pengampunan untuk datuk punya dosa yang terdahulu, yang mana perkara ini tidak masuk akal tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian datang ayat yang ke-108, afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum min qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulil nuha. Nak baca ayat Quran ni kita perlu tahu di mana wakafnya betul tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang ayat ni panjang, mana wakafnya? Wakafnya nanti tak sempurna kalau kita tidak mengetahui di mana berhentinya ayat. Contohnya dalam suratul Baqarah, seperti yang dijelaskan oleh seorang pakar Quran, Tan Sri Datuk Hasan Azhari hafizahullah, kadang-kadang dibaca Baqarah, kemudian sama pula Safra, sedangkan ayat itu sifat kepada mausuf Baqaratun Safra, tapi berhenti kat Baqarah sama pada Safra. Berhenti pada lembu, mulakan dengan kuning. Ini salah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita harus menguasai, memahami bahasa Arab dan gunakan panduan Quran-Quran wakaf sebagai contohnya. Wakaf ibtidah untuk mengetahui manakah kedudukan berhenti dan mana permulaan yang sebenarnya. Jadi maksud ayat ini, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka bahawa banyak yang telah kami nasihatkan sebelum mereka, padahal mereka berjalan di tempat-tempat tinggal yang bekas-bekas peninggalan itu. Sungguhnya demikian terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Jadi ayat lalu menguraikan akibat buruk yang menimpa golongan yang menentang, ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu menjadi sempit, hati itu menjadi, maknanya tidak bahagia. Hati itu menjadi sentiasa dikurung rasa tidak puas, gelisah. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dulu kita pernah bincangkan sebab-sebab hati menjadi lapang ketika kita membincangkan tentang surah Alam Nashrah, surah Asy-Syarh. Apa benda yang boleh melapangkan hati lawan kepada dhiqus sadri ni, lawan kepada dhanka ni tuan-tuan? Bagaimana cara sebenarnya untuk menghilangkan rasa dalam hati ini tertekan, stres, rasa sempit, dunia yang luas menjadi seolah-olah begitu menghimpit kita? Rupanya para ulama menjelaskan kepada kita, sebagai contoh Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin, bahawa sebab hati menjadi lapang ni tuan-tuan, yang pertama dengan sebab tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid yang benar, akidah yang benar. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sesiapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Islam, maka dia berada dalam petunjuk daripada Tuhannya. Maka celakalah mereka yang hatinya keras daripada menyati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya
Tauhid kepada Allah SWT menyebabkan hati kita menjadi lapang. Ini perkara yang pertama. Sebab dalam ayat yang lain kalau kita perhatikan, surah Al-An'am ayat 125, wa ma yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'. Orang yang tidak mengikuti Islam ni kehidupannya disempit, disesatkan Allah SWT sampai dadanya menjadi begitu sempit, terhimpit, seolah-olah dia berada di tempat yang tinggi, tidak ada bekalan oksigen yang mencukupi, maka sesak nafaslah dia. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia sekalian, hati ini menjadi tenang, menjadi lapang kata Imam Ghazali kerana nur yang Allah berikan kepadanya, nurul iman yang melapangkan hatinya. Membaca Al-Quran Al-Karim, sembahyangnya, sedekahnya, perkara-perkara ketaatan dilakukan. Sebab itu Allah gambarkan surah Al-An'am ayat 122, "Aman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Adakah sama seorang yang dulunya mati kami hidupkan dia, kami berikan kepadanya nur, yang mana dia berjalan dengan nur tersebut dalam kalangan manusia? Apakah dia sama dengan seorang yang berada dalam kegelapan, yang tidak dapat keluar daripada kegelapan itu? Begitulah dihiaskan kepada orang-orang kafir apa yang dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan, nur yang Allah beri dalam hati manusia ni sebab Quran dan sebab Islam yang dimasuki, yang diimani itu. Yang ketiga, hati ini menjadi lapang, lawan kepada dhank yang sedang kita bincang ni, tuan-tuan. Al-ilmu, ilmu ni menyebabkan seorang itu merasakan dunia luas, manakala kejahilan pula menyebabkan hatinya makin hari makin sempit. Yang keempat, hati menjadi lapang dengan sebab al-inaba ilallah, kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Nahl Allah SWT menjelaskan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesiapa yang beramal saleh, lelaki baik ataupun perempuan, dalam keadaan yakin, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang mulia. Kami akan balaskan kepadanya segala kebaikan yang dibuat, ganjaran berupa pahala itu sebaik-baik apa yang mereka telah lakukan. Para pendengar yang hati ini dikasihi sekalian, lagi orang menjadi tenang, lapang hati ini, lawan kepada penyakit hati yang sempit, gundah gulana dan sebagainya, kerana dia mempunyai rutin harian mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir yang sentiasa menjadi amalan hariannya, ratib hariannya, apa dipanggil, wirid hariannya. Kerana Allah dalam menjelaskan surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang yang beriman ni hati menjadi tenang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingati Allah lah hati akan menjadi tenang. Lagi tuan-tuan dimuliakan sekalian, hati menjadi lapang kalau kita ni buat baik kepada orang lain. Kata Imam Ghazali, benar sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalul bakhil wal mutasaddiq mathalu rajulaini alaihima jubbatan min hadid." Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah ni macam orang yang dirantai, dibelenggu dengan rantai besi. Orang yang suka bersedekah ni, suka buat baik kepada orang ni, setiap kali dia buat baik, rantai yang mengikatnya itu, membelenggunya itu makin longlai, makin terbuka. Manakala seorang yang bakhil, bila nak bagi pada orang, dia rasa takut harta akan menyebabkan dia jadi miskin, dia jatuh apa-apa, orang tu akan jadi kaya daripadanya. Seumpama itu tuan-tuan, perasaan ini mengganggu dirinya hingga menyebabkan makin hari makin sempit, makin susah, lagi banyak harta, lagi susah hati. Tuan-tuan yang mulia sekalian, lagi kata Imam Ghazali, kena tarbiyah diri kita ni dengan buang sifat-sifat mazmumah daripada diri. Kena muhasabah, kena muaqabah. Ini merupakan ketua panduan yang pernah kita belajar dalam kaedah menyingkirkan sifat-sifat mazmumah daripada diri. Lagi yang ke-8 kata Imam Ghazali, sebenarnya hati ni menjadi lapang apabila kita ni meninggalkan berkata-kata ataupun melihat yang berlebihan. Kerana bila kita makan, melihat, berkata, bergaul berlebihan, tidur berlebihan, ini menyebabkan hati kita makin susah. Betapa tidak tuan-tuan, kita bergaul dengan orang kaya, kita melihat apa yang ada pada kita tidak cukup, walhal kita disuruh banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Dengan sebab itu kita akan merasa rida atas kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 perkara, 8 langkah yang boleh kita lakukan bersama-sama untuk menangani hati yang sempit, jiwa yang stres, seperti yang dikemukakan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, dan galakan motivasi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab menceritakan keajaiban hati. Insya-Allah kita akan lihat ayat berikut tentang
janji Allah Subhanahu wa taala dan amaran Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama masa berikut. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.